Selepas ini berita pagi Sarawak. Salam Malaysia Madani, bersama saya Bumawen dalam berita pagi Sarawak edisi Jumaat 6 Oktober. Baik, kita mulakan dengan perkembangan ini. Sarawak komited dalam usaha mencapai agenda tenaga hijau untuk menggalakkan pembangunan mampan dan menepani cabaran mendesak perubahan iklim. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng berkata ini akan dilakukan dengan memantapkan lagi pelaksanaan ekonomi hijau di samping sensitif dalam penjagaan alam sekitar dan kemampanannya seperti yang telah digariskan dalam strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Kerajaan Sarawak katanya memberi sokongan dan melabur keuangan untuk aktiviti penyelidikan dan pembangunan bakat termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI bagi memastikan biodiversiti negeri terus terpelihara. AI generatif jelasnya antara pendekatan yang perlu diterokai para penyelidik untuk penghasilan produk baharu yang menyumbang kepada kemampanan alam sekitar seperti penghasilan palet kayu dari pokok yang boleh ditebang setelah usia 3 tahun bagi menggantikan arang batu. Tegasnya, kerajaan negeri akan terus melabur dalam aktiviti penyelidikan bagi memperkasa pemahaman semua pihak tentang penjagaan biodiversiti selain menekankan penggunaan sains dan teknologi moden. Premier berucap merasmikan persidangan Sains Semulajadi dan Teknologi Anjuran Fakulti Sains Sumber dan Teknologi Universiti Malaysia Sarawak di Kuching. Kerajaan negeri menggesa agar kerajaan perpaduan memberi perhatian serius terhadap tuntutan-tuntutan yang dibangkitkan oleh Kongres Kesatuan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX berkaitan gaji serta keperluan penjawat awam persekutuan. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng menegaskan ia wajar direalisasikan untuk memastikan keselesaan kepada penjawat awam khususnya di Sarawak yang telah banyak berjasa dan mengabdikan diri kepada kesejahteraan negara. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari menggariskan perkara penting perlu diberi perhatian oleh kerajaan perpaduan iaitu mengkaji semula sistem saraan perkhidmatan awam sedia ada yang belum lagi dikaji semula selepas diguna pakai selama 23 tahun, melakukan semakan semula polisi pencen penjawat awam, menilai semula kadar allowance wilayah serta menyelesaikan kekurangan kuartus penjawat awam persekutuan khususnya di Sarawak. Premier menyatakan demikian pada program Malaysia Madani dalam Perkhidmatan Awam bersama QPEX dan Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM Jabatan Perdana Menteri Zon Sarawak di Kuching semalam. Teks ucapannya dibacakan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Immigration dan Pemantauan Projek Datuk Gerawat Gala. Dalam perkembangan berkaitan, Premier Sarawak berkata pihaknya memandang serius usaha mengangkat status dan martabat perkhidmatan awam negeri agar setaraf dengan standard negara maju khususnya dari segi emolumen, sistem saraannya dan faedah-faedah lain. Walaupun perkhidmatan awam Sarawak terikat dengan sistem perkhidmatan awam persekutuan dari segi faedah pencen pegawai awam, namun ia tidak menghalang kerajaan Sarawak untuk menaik taraf sistem perkhidmatan awam negeri dari segi sistem saraannya jika ada ruang untuk melakukannya. Dalam pada itu, penjawat awam serta ahli-ahli kesatuan sekerja di seluruh negara diminta untuk terus memberi sokongan kepada Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX dalam menjaga kebajikan dan hak-hak perkhidmatan awam. Timbalan Presiden 1 QPEX Aminuddin Awang berkata hak dan kebajikan penjawat awam perlu dijaga demi kecemerlangan sesuatu jabatan dan agensi. Jelasnya, kesatuan-kesatuan berperanan sebagai pengantara perkhidmatan awam dengan kerajaan terutama dalam menyuarakan keperluan seperti gaji, faedah-faedah saraan penjawat awam. Beliau berucap pada program Malaysia Madani dalam Perkhidmatan Awam bersama QPEX dan Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Jabatan Perdana Menteri Zon Sarawak di Kuching semalam. Mengenai tuntutan QPEX kepada kerajaan perpaduan dalam Belanjawan 2024 yang akan dibentangkan dalam masa terdekat, beliau berharap penjawat awam akan mendapat suatu perkabaran gembira. Ia penting untuk membantu penjawat awam mendapatkan gaji yang selesa dalam berdepan ekonomi yang mencabar. Program anjuran QPEX bersama penjawat awam Zon Sarawak semalam dihadiri lebih 200 penjawat awam di Sarawak.
Borneo Opera Festival BOF bakal memeriahkan Kuching pada 12 sehingga 15 Oktober ini bertempat di Dewan Undangan Negeri Dun, Sarawak. BOF membawa bakat-bakat terkemuka dunia opera termasuklah Alfio Grasso dari Itali, Lon Vrasmas dari Romania, Abdallah Saad dari Mesir, Beatrice Silvan dan Bogdan Alexandru Costache dari Spanyol serta bakat dari Sarawak sendiri iaitu John Mary Drews yang telah berkecimpung dalam dunia opera di Australia dan Eropah selama 7 tahun. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pembawaan muzik opera ke Sarawak buat kali pertama ini adalah untuk memperkenalkan genre muzik tersebut kepada peminat muzik di negeri ini. Jelas beliau, ianya merupakan sesuatu yang baharu dan ia juga adalah untuk menyuntik minat dalam kalangan rakyat di Sarawak terhadap kepelbagaian muzik dari seluruh dunia, bukan sahaja opera, malah genre-genre muzik yang lain. Beliau berkata demikian dalam sidang media BOF di Kuching. Menurutnya lagi, kementeriannya akan terus memberi sokongan dalam mempromosikan mana-mana inisiatif yang dapat mengangkat profil seni dan budaya Sarawak. Konvensyen khas Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Utara yang sepatutnya dilangsungkan di Miri akan diadakan di Dewan Suara Bintulu pada 15 Oktober ini. Tarikh konvensyen ini ialah pada 15 Oktober 2023. Ini melibatkan 19 cawangan PBB di bahagian utara negeri Sarawak ini. Untuk konvensyen ini, kita menjangkakan lebih daripada 2,300 para perwakilan. Perkara tersebut telah diputuskan dalam mesyuarat jawatankuasa induk konvensyen khas Parti PBB Zon Utara yang dipengerusikan oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Ong Tengah Ali Hassan yang juga merupakan timbalan yang dipertua PBB Sarawak di Bintulu. Datuk Amar Ong Tengah menjelaskan konvensyen itu bakal dirasmikan oleh Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng yang juga yang dipertua PBB Sarawak. Ini melibat Agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital KKD Malaysia MyNIC Berhad yang merupakan pendaftar dan pentadbir nama domain .my sedang bekerjasama dengan The Learning Curve serta Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dalam projek perintis pendigitalan sekolah-sekolah di daerah Kuching, Padawan dan Serian. Dalam kerjasama tersebut, MyNIC akan menyediakan domain edu.my kepada 50 buah sekolah terlibat, manakala perusahaan sosial dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, The Learning Curve memainkan peranan untuk memastikan sekolah-sekolah tersebut dilengkapi dengan infrastruktur latihan dan insentif yang diperlukan agar mereka dapat mengadaptasi gerbang digital sepenuhnya. Projek perintis tersebut bertujuan menggalakkan pendigitalan sekolah terutamanya dalam aspek pengurusan sekolah seperti pengurusan yuran, pinjaman buku, aktiviti sekolah dan banyak lagi. Projek itu juga akan menyediakan pelbagai aktiviti seperti latihan STEM kepada warga sekolah sekaligus memperkasakan inisiatif pendigitalan sekolah-sekolah selaras dengan agenda digital negara. Menurut pengurus The Learning Curve, Ken Chai, dengan sokongan MyNIC dan Jabatan Pendidikan Malaysia, projek perintis ini akan berjaya dilaksanakan, seterusnya dikembangkan lagi ke sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Digital, Datuk Muhammad Fauzi Mat Isa, hadir menyaksikan majlis pertukaran memorandum persefahaman di antara MyNIC, The Learning Curve dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak yang berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching semalam. So we provide that. And we also RTM Miri sentiasa komited untuk menyediakan pelbagai jenis kandungan radio kepada masyarakat, memberikan hiburan, maklumat dan inspirasi kepada pendengar yang bukan sahaja menjadi sebuah institusi media tetapi juga merupakan sebahagian daripada komuniti Miri dalam memikul tanggungjawab untuk menghubungkan masyarakat serta menyebarkan budaya.
Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting berkata, selama 48 tahun ini, RTM Miri telah meneruskan tanggungjawab ini dan memberikan sumbangan yang luar biasa kepada pembangunan dan kepelbagaian budaya di Miri. Beliau mengajak warga Miri khususnya menghargai ketokohan institusi media yang hebat ini selain terus bekerjasama dan mencipta lebih banyak peluang serta potensi cemerlang untuk Miri. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi Ulang Tahun RTM Miri ke-48 dan penyerahan insentif pendidikan untuk anak-anak RTM Miri dan ahli-ahli Kelab Sosial Miri FM di RTM Miri semalam. Teks ucapannya dibacakan oleh wakilnya, Ahli Majlis Bandaraya Miri, Kaunselor Kelvin Chai. Ujarnya, penyerahan insentif pendidikan kepada anak-anak merupakan sebahagian daripada tanggungjawab sosial beliau dengan matlamat menyokong dan memberi dorongan kepada perkembangan dan pembelajaran golongan muda. Dalam majlis itu, seramai 14 anak-anak kekitangan RTM termasuk kekitangan yang melanjutkan pelajaran mendapat insentif pendidikan masing-masing. Saya Bumawen, jumpa lagi.